Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali di channel YouTube Labu Studio. Saya Hamidi Izwan. Sebagaimana yang anda telah saksikan di episod yang terdahulu, saya ada membuat satu review berkenaan dengan gimbal stabilizer yang dibuat khusus untuk smartphone, iaitu Zhiyun Smooth X. Pada episod pada kali ini, saya ada satu lagi produk, iaitu gimbal stabilizer yang dibuat khusus untuk kamera-kamera yang lebih profesional dan lebih besar saiz dia, iaitu Zhiyun Weebill S. Okey, pada kali ini kita akan buat sesi unboxing dan kita akan bercerita serba sedikit tentang Weebill S yang ini. Jom kita unbox. Okey, yang ini dia bagi sekali dengan poster lah, aksesori tambahan yang boleh dibeli berasingan daripada set Weebill S yang ini. Sebagai contohnya, transmount image transmission transmitter dan juga receiver, dan juga sensor remote controller ni. Ini adalah produk-produk terbaru daripada Zhiyun, yang mana ia membolehkan image transfer daripada Zhiyun terus kepada kita punya receiver, sama ada kepada smartphone ataupun LCD monitor yang lain. So yang ini produk daripada Zhiyun lah. Ini satu set. Okey, satu berkenaan dengan Zhiyun Weebill S ni, ia adalah upgraded version daripada Zhiyun Weebill Lab yang dikeluarkan sekitar hujung tahun 2018. So yang Zhiyun Weebill S yang ini dikeluarkan setahun selepas itu, iaitu pada penghujung tahun 2019. So antara kelebihan Zhiyun Weebill S berbanding dengan Zhiyun Weebill Lab yang terdahulu, dia mempunyai motor yang dikatakan 300% lebih kuat berbanding Weebill Lab, dan mampu untuk handle kamera-kamera yang lebih besar dan berat. Sebagai contohnya, kamera Sony A7 series dengan 24-70 Sony, ataupun DSLR yang lebih besar, sebagai contohnya EOS 1D Mark IV dengan lens 24-70 f2.8. So kita tengok dekat sini antara aksesori dia. Yang ini charger dia lah. Kalau sebelum ni dia warna putih kalau Weebill Lab. So yang ini datangkan dengan warna hitam. Nampak lagi cool lah. Okey. So yang ini dalam kotak ni dia punya kabel-kabel yang digunakan untuk sama ada untuk charge atau untuk sambung daripada Weebill S ni kepada kamera. So yang ini dia ada Type C, USB biasa, Yang ini pun Type C juga. So kalau tengok dekat sini, dia ada tunjukkan dekat sini micro USB to mini USB. So yang ini dia punya mini tripod beserta dengan dia punya proprietary lock daripada Zhiyun lah. So yang ini kalau kita lock ataupun unlock, yang ini dia punya base plate Weebill S, dia style Manfrotto. So untuk plate yang ini, kalau katakan kita nak pakaikan dekat Manfrotto punya tripod, so lebih mudah lah. So daripada sini kita boleh terus sangkutkan dekat dua pin yang ini dan tolak terus lock dia. So yang ini agak kuat jugalah besi dengan besi ni. Unless kalau kita nak betul-betul lock dia, takut dia kalau accidentally dia tercabut ke,
selepas kita lock dia, ini kita boleh screw dia supaya make sure kita punya kamera ataupun plate ni tak terbuka secara tak sengaja. So yang ini dia akan lock. So kita nak unlock, kita akan buka skru ni semula, baru kita boleh buka plate ni semula. Terusnya ialah Weebill S punya mesin sendiri. So antara kelebihan Weebill S ni dan juga Weebill Lab jugalah berbanding dengan stabilizer yang lain ialah saiz dia yang kecil dan juga ringan berbanding dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Dan juga dia punya design dia menjadikan saiz dia lebih kecil, dia dalam bentuk L shape. So dia punya mini tripod ni sama ada kita boleh screwkan kat bawah, dan kita boleh letak je, ataupun dia boleh jadi handle kita. Dan juga untuk low angle, biasa kita akan screwkan dekat atas ini dan pegang dia macam ni, pegang dua tangan macam ni. So ini untuk low angle lah biasanya. So lebih fleksibel dan bagi lebih peluang kreativiti kepada fotografer lah ataupun videografer. So dekat sini dia menggunakan joystick yang bentuk macam ni. Ada pro and cons jugalah. Sometimes joystick yang macam ni agak susah sikit. Dia tak macam DJI Ronin yang dia ada macam joystick betul lah. So yang ini wheel untuk kita menu dia punya, kita nak navigate dia punya menu, dan juga dia ada click button juga untuk kita select daripada menu tu. Ini macam Sony ataupun Canon punya kamera tu. Dan dia ada button dekat sini, button dekat tepi sini untuk kita pilih mode yang sesuai. So salah satu kelebihan Zhiyun juga iaitu dia ada locking mechanism dia untuk 3 axis gimbal. So yang ini dia adalah 3 axis gimbal, dan setiap satu axis tu dia boleh lock. Okey, yang ini yang pertama dekat sini, yang kedua dekat sini, yang ketiga, 1, 2, 3 dekat sini. So kalau katakan kita nak buat balancing, penting untuk kita buat balance untuk 3 axis ni, mana-mana stabilizer pun penting supaya dia dapat mengurangkan bebanan kepada top ataupun motor dia, dan juga memastikan jangka hayat bateri tahan lebih lama. So untuk kita balance untuk 3 axis untuk Weebill ni, antara kelebihan dia, kita boleh lock semua axis dan kita boleh balancekan untuk setiap satu axis dia. So kita lock dua ni untuk kita balancekan yang ini dulu. Once dah balance, kita lock yang ini dan kita boleh balancekan yang seterusnya. Bila dah balance, kita boleh lock dan juga kita balance yang ketiga. Okey, memandangkan Weebill S ini didatangkan dengan Manfrotto type plate. Bagi pengguna yang menggunakan Arca Swiss plate pada kamera, saya suggestkan mungkin boleh cari satu plate yang macam ni lah. So yang ini kita boleh lockkan dekat Manfrotto plate dia. So bila kita nak cabut, kita just unlock, cabut kamera, ambil gambar atau ambil video, and then boleh lock balik dan letak balik dan kita lock semula. So Arca Swiss ni lebih senang lah kalau katakan siapa-siapa yang menggunakan Arca Swiss plate pada kamera dia. So salah satu aksesoris yang lain ialah ini dia punya race plate dia. Maksudnya kalau katakan lens tu besar, dia akan sangkut dekat sini. So yang ini untuk race plate ni, dia akan naikkan sikit body kamera DSLR ataupun mirrorless kita. So yang ini untuk lens, so ini adjustable lah. Dan yang bagusnya dia ada macam satu lapisan foam dekat atas ni, memastikan yang lens kita tak rosak ataupun calar. So dia punya race plate dia. Antara aksesori optional yang bagi saya penting juga untuk Weebill S ataupun Weebill Lab ialah dia punya Transmount Quick Setup Kit. So yang ini saya ada dua.
Okey. Tujuan transmount plate ni bila kita, kalau katakan kita on the go nak cepat, kita just tarik dia dan lepaskan. So kita tak perlu screw. Sama juga kalau katakan kita nak masuk, kita just letak je. Sekejap je. Okay. Masa 1 minit kita boleh settle kot. Cabut dan kita lock balik, kita pasang. So satu lagi plate kita boleh letakkan dekat sini. Kat sini. Dan kita boleh terus naikkan ke atas. So lebih cepat lah. Kita unlock, kita lock balik dekat bawah sini. So kita tak perlu nak screw keluar dan kita screwkan ke atas balik. Lebih mudah dan lebih cepat. Okey, salah satu kelebihan Webuild S berbanding dengan Webuild Lab sebelum ni, dia ada lock yang berbeza, locking mechanism dia yang berbeza daripada Webuild S. So yang dulu jenis yang screw type yang macam ni juga, jadi agak susah. So yang ini dia lebih mudah. Kita nak adjust angle dia ataupun jarak dia, size, bergantung pada size kamera. So once dah lock, kita just tolak je. So yang ini untuk lock dia punya base plate dia. So yang ni kita boleh tengok sini anak panah dia. Dan anak panah sini kita boleh masukkan terus kat sini. Dan yang ni dia akan lock lah, dia akan ketat. Kita kena unlock dia, bagi dia masuk kita kena tekan button ni. So dia ada safety mechanism juga untuk dia punya plate yang ini. So once kalau katakan kita dah balance dekat mana-mana bacaan kat tepi ni, once dah ni, kita boleh lock dia supaya dia tak bergerak. Sama juga yang ni, lock dia. So yang ini lebih mudah dan cepat untuk kita buat balancing kamera atas Webuild S berbanding dengan model yang sebelum ni, Webuild Lab. Okay, so kalau ada peluang kita akan buat live review Webuild S ni dengan kamera. Yeah.